dari PKM Sekolah Menengah dan Rendah. Yang pertama berkaitan dengan pengisian vaksinasi murid yang berumur 12 hingga 18 tahun, yang mana saya mohon cikgu-cikgu semualah apabila selesainya vaksinasi kepada pelajar-pelajar, saya mohon cikgu-cikgu mengisi data-data yang berkaitan di dalam sistem APDM lah, sebab kita tengok dari dalam APDM data kita agak rendah jugalah, dan saya dapati ada beberapa PDD dah selesai bagi kohort 16 dan 17 tahun, dan sekarang kita bermula untuk pelajar murid berusia 12 tahun hingga 15 tahun pula lah kan ni kan. Yang mana tuan-tuan kena ingat 12 tahun ini mestilah mengikut bulan kelahiran, bukan mengikut bulan kelahiran lah, bukan tahun udah jenis sahaja. Saya mohon semua rakan-rakan PKM, saya merayu agar dapat membuat pengisian dengan segera apabila selesainya budak vaksin, terus buat pengisian. Itu yang pertama berkaitan dengan vaksinasi pelajar, dan yang kedua berkaitan dengan pelaporan COVID, yang itu juga perlu diisi segera jika cikgu-cikgu dapat maklumat daripada guru kelas ataupun parent. Jadi saya mohon juga guru PKM lah membuat pengisian dengan kadar segera jugalah membuat pengisian ya. Okey, yang ketiga berkaitan dengan sistem penarafan keselamatan sekolah. Yang mana saya dapati banyak lagi sekolah-sekolah yang tidak membuat pengisian, yang mana kita ada beberapa hari lagi untuk tarikh terakhir bagi pengisian, iaitu pada 10 Oktober seingat saya lah. Saya pun dah banyak benda perkara ni, saya rasa 10 Oktober lah. Saya mohonlah semua rakan-rakan PKM seluruh Kelantan ni buat pengisian dengan kadar segera. Kita tak usah last minute sebab tadi pun kita dah buat taklimat di peringkat KPM, yang mana peratus kita hanya baru 65%, dan saya lihat sekolah-sekolah di daerah Kota Baru masih lagi banyak juga tak buat pengisian lah berkaitan dengan sistem penarafan keselamatan sekolah. Jadi saya mohon rakan-rakan PKM semua, saya merayu kepada sahabat-sahabat PKM semua agar dapat membuat pengisian lah tiga perkara yang saya sentuh tadi lah. Okey, kita akan teruskan taklimat kita berkaitan dengan tata cara penggunaan kit ujian kendiri. Saya rasa mungkin sekolah-sekolah dah dapat daripada PPD, sebab kita dah bagi dekat PPD agar buat pengagihan dengan kadar segera sebelum sekolah buka pada 3 Oktober lah. Jadi kita mohon, kita minta dengan PPD agar dapat membuat agihan dengan kadar segera. Jadi mungkin cikgu-cikgu semua tertanya-tanya bagaimana cara penggunaan, bagaimana cara nak buat kita nak guna test tu. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua berkait test tu, ujian kit tu pelajar yang buat sendiri dah, sebab ada yang bertanya saya siapa kena buat. Lepas tu nak kena pakai baju PPE lah apa semua Dan borang kebenaran ibu bapa tu ada di dalam garis panduan pengoperasian sekolah 3.0. Kalau tuan-tuan baca lah, dia ada di muka surat 135. Dia punya borang kebenaran untuk menjalankan kit ujian kendiri tu, borang kebenaran daripada ibu bapa lah. Muka surat 135 tu ada berkaitan dengan borang kebenaran. Jadi saya mohonlah sahabat-sahabat semua baca dia punya buku panduan pengoperasian sekolah 3.0 tu lah, dia ada semualah. Dan juga kita pun telah hantar juga surat kepada sekolah berkaitan dengan tata cara penggunaan. Okey, jadi untuk saya tak nak buang masa, jadi saya teruskan, saya serahkan taklimat tata cara penggunaan dan panduan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 ini kepada Encik Muhammad Farhong bin Badri daripada Business Representative Global Science Sdn Bhd. Okey, dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih Tuan Wan Muhammad Luqman. Jadi Assalamualaikum, selamat petang.
kepada semua yang menghadiri taklimat tata cara penggunaan test kit COVID. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, ustaz dan ustazah. Okey, saya harap semua boleh dengar dan nampak video lah. Okey, mungkin ada yang tak dengar tu mungkin kena check line di tempat masing-masing lah, internet sebab tadi saya pun dengar clear je, tak ada masalah. Okey, saya teruskan sebelum menunjukkan cara penggunaan secara live. Saya tunjukkan dulu untuk packaging satu test kit. Satu test kit COVID ni bentuk paket dia macam ni lah yang saya pegang sekarang. Ini sebelum dibuka lah. Jadi satu test kit akan berbentuk satu paket macam ni. Okey. Satu test kit berupa begini packaging dia. Jadi pihak tuan dan puan-puan kalau terima nanti stok akan dapat dalam rupa kotak kecil begini. Okey. Jadi satu kotak kecil ni akan mengandungi 5 test kit ni. Jadi satu kotak kecil ini akan mengandungi 5 test kit. Okey. Jadi yang saya nak tunjukkan di sini, di setiap kotak yang kita bagi akan ada satu QR code. Jadi pihak tuan-tuan dan puan-puan di sekolah jika scan menggunakan kamera telefon biasa akan dibawa ke link video cara penggunaan. Okay, kita ada provide video melalui QR code ni. Dan link juga kita akan share di ruangan chat lah selepas ni. Selepas ni pun saya akan tayangkan sekali jalan lah video cara penggunaan sebelum kita buat secara live. Okay, akan ada QR code. So kalau hilang link tu, jangan risau. Tetap ada di QR code di setiap test yang kita bagi. Okay. Tarikh luput test kit ada dinyatakan di sini. Tarikh luput adalah yang pihak tuan-tuan dan puan-puan JPN Kelantan terima. Tarikh luput adalah pada 31 Ogos 2022. Saya ulang, tarikh luput 31 Ogos 2022. Jadi selagi mana penyimpanan test kit tu di suhu yang betul dan belum digunakan sebelum tarikh luput, test kit tersebut boleh digunakan lah. Tiada masalah. Okey. Jadi yang pertama sekali yang saya nak tekankan adalah suhu penyimpanan test kit ini di tempat penyimpanan di setiap sekolah ataupun di setiap PPD dan juga JPN. Okey. Suhu penyimpanan test kit adalah 2 degree Celsius sehingga 30 degree Celsius. Saya ulang Suhu penyimpanan adalah 2 degree Celsius sehingga 30 degree Celsius ada dinyatakan di kotak test kit. Okey. Kenapa pentingnya suhu penyimpanan ni? Anda kata suhu tu lebih daripada 30 atau kurang daripada 2, test kit akan rosak. Okey, test kit ni dibeli oleh kementerian dan kalau rosak tiada ganti. Okey, saya perlu tekankan benda tu lah. Okey, jadi bila kita cakap suhu penyimpanan tu 2 ke 30, maksudnya di sini kalau sekolah dah menerima test kit, boleh simpan di dalam bilik. Jadi 30 degree Celsius ni adalah suhu bilik sebenarnya. Okey, jadi kalau bilik tu tiada aircon, tiada menjadi masalah untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan. Tapi pihak tuan dan puan perlu pastikan suhu itu tidak melebihi 30 lah jika tiada aircon. Okey. Jika di bilik yang beraircon, kami sangat-sangat hargailah. Jika bilik ada aircon tu, sepatutnya memang akan dalam range 2 ke 30 degree Celsius tu. Jadi yang kita risaukan jika bilik tiada aircon, kita takut suhu tu lebih daripada 30. Okey, macam mana nak tahu bilik tu? Macam mana nak tahu suhu tu lebih 30 ataupun tidak? Hanya pihak tuan dan puan di sekolah masing-masing lah yang boleh nilaikan. Sebab saya berada di sini, saya pun tidak tahu. Cuma saya boleh bagi tahu sajalah. Boleh dengar Tengok kat chat ada yang tak dengar. Okay, harap clear Okay. Okay, saya akan pasangkan video sekali jalan. Lepas tu kita akan buat live sesi Okay, harap semua boleh nampak. Saya akan tekan video cara-cara penggunaan.
Okay, tu sekali jalan kita tunjuk video lah. Okay, video yang sama jika tuan-tuan dan puan-puan scan di barcode ni, dia tetap akan jadi sama. Okay, sama juga boleh pergi ke video yang sama. Alright, jadi kita teruskan untuk sesi cara-cara penggunaan secara live. Okay, saya akan sharekan satu slide di sini lah. Sambil tu kita akan tunjukkan di kamera. Okey, jadi jika tuan-tuan dan puan-puan buka kotak test kit ni nanti, di sini ada tunjuk open here. Jadi boleh terbalikkan macam ni, dia buka lah, tarik. Dan benda ni boleh ditutup semula lah, tiada masalah. Okey, jadi kalau buka test kit ni, pertama sekali saya tunjuk barcode yang sama untuk pergi ke video tetap ada di setiap test kit. Jadi jangan risau kalau kotak dah tak ada ke apa, dapat satu kotak yang jenis test kit ni tetap akan boleh scan. Okay? Dan di sini juga ada dinyatakan cara-cara penggunaan dalam bentuk tulisan dan gambar. Dan tambahan lagi, ada juga kita provide di dalam ni nanti cara-cara penggunaan dalam bahasa Melayu. Jadi jangan risaulah, bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu ada, QR code untuk video pun ada. Semuanya kita provide dalam satu test kit yang sama. Okay? Okay, jadi brand yang kita bekalkan kepada JPN dan PPD di Kelantan adalah brand bernama Alltest. Okay, yang tuan-tuan dan puan-puan sudah terima itulah brand Alltest. Dan saya mulakan dengan 4 perkara penting sebelum melakukan test. Sebelum setiap pelajar melakukan test, ada 4 perkara penting yang perlu dititik beratkan. Nombor 1, 10 minit sebelum melakukan test, pelajar tersebut tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kunyah chewing gum, tidak boleh hisap rokok, tidak boleh gosok gigi, tidak boleh berkumur, tidak boleh menggunakan aktiviti apa-apa yang menggunakan mulut 10 minit sebelum melakukan test. Okay, benda ni perlu peka lah pihak guru, pihak sekolah 10 minit sebelum melakukan test. Apa? Okay, 10 minit sebelum melakukan test tidak boleh menggunakan apa-apa aktiviti yang menggunakan mulut. 10 minit sahaja sebelum melakukan test. Okay, poin nombor 2, sebelum melakukan test, tangan pelajar tersebut perlu dibasuh atau disanitize. Okay, jadi terpulang kepada pihak sekolah lah sama ada nak minta student basuh di tandas ataupun kalau sekolah ada bekalkan sanitizer, boleh tekan dan lap dulu lah sebelum melakukan test. Nombor 3, suhu penyimpanan dan suhu melakukan test tu sama. Perlu di suhu 2 ke 30 degree Celsius. Jadi suhu ketika buat test dan suhu penyimpanan perlu betul. Jika tidak, test kit akan rosak. Okay, dan yang keempat, sebelum setiap pelajar melakukan test, dia boleh baca dulu cara-cara penggunaan tu lah. Ada di test kit, ada barcode. Mungkin kalau pelajar ada handphone, cikgu ada handphone boleh tunjukkan video. Dan mungkin cikgu boleh terangkan sedikit lah sebelum melakukan test. Okay. Jadi jika kita buka kotak yang ini, kandungan ni akan mengandungi 1 plastik biohazard untuk tujuan pembuangan, 1 tube, 1 corong untuk kita ludah, 1 buffer solution, 1 penutup tube,
dan juga test kit. Test kit ni, setiap test kit akan berada di dalam satu kantung lah. Jadi dia memang takkan buka dulu sebab untuk menjaga kualiti test kit. Okay, bila nak buat test baru kita akan buka dan kita akan tengok selepas ni lah. Jadi test kit tu rupa dia kalau dah buka benda ni, rupa dia beginilah test kit, okay? Suruh sikit tak dengar. Dengar tuan? Lu sangat tak dengar. Jelas. Dengar tak ada masalah. Dengar molek Jelas. clear. Ah. Kapur. Jelas, Dengar jelas. Dia ada yang tak, mungkin tak dengar Dengar clear. tu yang itu tu. Okay yang tak dengar clear boleh cuba. Tempat tuan. Okay Semua alright. tempat dengar, ada tempat yang tak dengar. Okay, minta maaf yang tak dengar tu, mungkin cuba saya upayalah. Okay, kita mulakan dengan sesi live Okay, jadi sebelum melakukan test, pelajar perlu basuh tangan ataupun sanitize. Itu wajib, nombor 1. Okay, nombor 2, pelajar yang ingin melakukan test perlu batuk 3 ke 5 kali. Batuk secara dalam dan menutup mulut. Okay, yang ini saya cakap sekarang lah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, cikgu perlu ingat ataupun take note batuk secara dalam tu maksudnya batuk secara paksa lah. Contohnya beginilah, tutup mulut. Okay, 3 ke 5 kali. Tujuan batuk secara dalam ni sebab kita nak air liur daripada tekak ni pergi ke mulut sebelum kita ludah di dalam tube tempat kita kumpul ludah tu lah, air liur. Sebab reason dia, virus COVID tu kebanyakannya berada di dalam tekak. Jadi kalau kita tak batuk, kita terus ludah sahaja, kita takut kita terlepas daripada tangkap virus COVID yang berada di tekak tu. Okay, jadi batuk secara dalam 3 ke 5 kali tu wajib. Okay, jadi pelajar perlu batuk lah di tempat dia nak melakukan test tu. Setelah basuh tangan ataupun sanitize, dia perlu batuk 3 ke 5 kali. Contoh batuk tu saya ulang. Okay, 3 ke 5 kali. Okay, sama ada tutup tangan ataupun sambil pakai face mask, batuk. Untuk pelajar tersebut lah, batuk. Sebab takut kalau batuk tadi tersebar ke apa kan, boleh pakai face mask, paksa diri tu batuk lah 3 ke 5 kali. Alright. Jadi selepas batuk, kita perlu ambil corong ni dan juga tube. Okay, jadi corong dan tube ni kita perlu sambungkan. Benda ni simple je, sambungkan sahaja. Okay, boleh tengok juga kalau tak berapa clear di video, boleh tengok di gambar sebelah ni lah, saya sharekan. Alright. Jadi setelah batuk 3 ke 5 kali, kita ludah. Setelah sambungkan tu, kita ludah. So nanti air liur tu akan masuk ke dalam tube di bawah ni. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tube ni akan ada 2 line. Mungkin di video tak berapa clear lah sebab tube ni warna putih. Kalau pegang nanti boleh nampak dengan jelas. Okay, dia akan ada 2 line. Jadi bila kita ludah untuk mengambil sampel air liur tu perlu penuh sehingga line yang pertama sahaja. Okay, saya ulang, air liur perlu penuh sehingga line yang pertama sahaja. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Okay, saya ulang semula, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kena ngam-ngam dekat line yang pertama sahaja. Air liur dalam bentuk air tu. Jadi apa yang saya nak sampaikan, bila kita ludah, manusia bila ludah akan ada buih. Confirm akan ada buih. Jadi kalau ada buih tiada masalah. Pastikan sehingga line yang pertama ni cuma air saja, air dalam bentuk air liur tu, dan buih tu berada di atas daripada line. Okay, jangan buih tu berada di bawah. Kalau buih berada di bawah daripada line pertama, maksudnya air liur dalam bentuk air tu tidak mencukupi. Sebab air liur tu sebenarnya kita nakkan 0.5 ml. Jadi kita sediakan senggat, ada 2 senggat dekat sini, 2 line. Jadi air liur tu perlu penuh sehingga line pertama saja. Jadi kalau penuh sehingga line pertama tu, dia sebenarnya 0.5 ml. Okay, jadi kita dah ludah, air liur dah penuh sehingga line yang pertama di tube. Kita pergi ke tempat seterusnya, prosedur seterusnya lah. Jadi benda ni kita dah boleh cabut lah. So yang benda ni kita dah boleh letak dahulu tempat kita ludah tu. Dan tube yang mengandungi air liur ni, kalau kita buka kotak test kit ni nanti bila dah kosong, ada satu lubang di sini. Ini untuk kita letakkan tube ni. Jadi bila kita letak, dia akan rata lah, dia takkan jatuh. Okay. Dan benda ni sepatutnya letak di atas meja ataupun muka rata lah. Tapi untuk demo ni saya pegang lah untuk semua orang nampak. Dan step seterusnya setelah ada air liur dalam tube, kita ambil buffer. Okay, ini buffer solution, setiap satu test akan terima lah dalam satu paket ni. Jadi buffer ni kita buka, buffer ni maksudnya dia dalam bentuk cecair. Tapi dalam segi medicalnya kita panggil buffer. Okay, dia ada air lah bentuk dia color transparent, duduk sinar.
Mungkin nampak tak nampak tu saya tak pastilah melalui kamera Jadi kita buka ni, kita pusing je cap atas ni, kita pusing dia akan terbuka dan seterusnya kita tuang semua buffer tu ke dalam tube yang mengandungi air tadi. Okey, tuang ke semuanya. Alright, tuang ke semuanya. Jadi maksudnya bila kita dah tuang ke semuanya, tadi air sampai line pertama saja. Bila kita tuang pula buffer, buffer tu akan penuh sehingga line kedua. Jadi maksudnya dua-dua line akan ditutupi oleh cecair nantilah. Okey. Seterusnya bila dah letak buffer, jadi dalam ni dah ada buffer dan juga air, pelajar perlu ambil penutup dan tutup di tube ni. Seterusnya kita perlu picit lah di bahagian air dan buffer yang ada di tube tu, kita picit daripada luar 10 ke 15 kali untuk memastikan air dan juga buffer tu bercampur dengan betul, bercampur dengan baik. Okey, 10 ke 15 kali minimum, lebih tiada masalah. Nak picit sampai 50 kali pun tak ada masalah. Okey, dan seterusnya kita letak balik di sini. Setelah selesai proses kita picit ni, campuran air dengan buffer tu, baru kita buka plastik test kit ni. Jadi apa yang saya nak tekankan, sebelum melakukan test tadi, jangan buka siap-siap. Okey, dah siap semuanya, air dan buffer dah bercampur, kita dah tekan, baru kita buka plastik test kit. Okey, jadi bila kita buka plastik test kit tu, kita dah koyakkan, jadi kita keluarkanlah test kit tu rupa macam ni. Okey, jadi test kit ni akan ada C line, T line dan juga S. Okey. Okey, jadi ni ada C line, T line dan juga S. Jadi test kit ini perlu diletakkan di atas meja atau permukaan rata lah. Tapi untuk training ni saya tak tangan. Jadi kalau tak tangan nanti, itu adalah salah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan pelajar letak di atas meja lah. Okey, dan dah buka test kit, keluarkan, letak atas meja. Kita ambil tube yang dah bercampur buffer dengan air tadi. Kita titiskan sebanyak 2 titisan, 2 drop sahaja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 1, 2 dan last kali kita biarkan selama 15 ke 20 minit untuk membaca keputusan seseorang pelajar itu sama ada positif ataupun negatif. Okey. Jadi setelah 20 minit, yang saya nak tekankan kat sini, maksimum masa untuk membaca keputusan adalah 20 minit sahaja. Tidak boleh baca pada keputusan setelah 20 minit. Jadi kalau pada minit ke-21 nak baca, keputusan tu telah menjadi tidak sah lah. Jadi maksimum tu 20 minit. Jadi timer tu sangat penting lah. Semasa pelajar tu lepas dia drop 2 titisan tadi, perlu ada time untuk kira 20 minit tu lah. Okey. Selepas 20 minit, ada 3 jenis keputusan lah yang boleh dibaca oleh pelajar. Yang pertama, sama ada pelajar tu positif. Jadi kalau positif, di C line dan T line, C adalah control, T adalah test. Okey. Jika seseorang tu positif, di C line akan keluar line, di T line test line ini pun akan keluar line. Jadi kalau di T line test line ni, sama ada line tu pekat ataupun line itu cair, itu adalah positif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu peka Jangan ingat test line ni kalau pekat saja positif, yang cair macam ni negatif. Itu salah. Sama ada dia cair ataupun pekat, tapi line tu keluar di T line test line ni, itu adalah positif. Okey. Jadi kalau keputusan negatif, C line akan keluar, T line tiada keluar. Tak ada apa-apa yang keluar lah di test line, T line. Okey, itu maksud pelajar adalah positif. Negatif setelah 20 minit lah. Okey. Dan untuk invalid ataupun keputusan tidak sah. Keputusan tidak sah bermaksud keputusan tu tak boleh diguna pakai dan perlu di-repeat. Okey. Keputusan tidak sah, apa-apa line yang keluar di test line sekalipun, tapi kalau di C line control line tidak keluar line, itu bermaksud tidak sah. Jadi line di C line tu, di control line tu harus keluar, wajib keluar ketika kita baca result pada minit ke-20. Okey. Dan jika dapat keputusan invalid, pelajar tersebut perlu ulang semula test daripada step yang pertama menggunakan test kit yang baru. Okey, tidak boleh ulang test menggunakan test kit yang sama. Okey. Dan last kali, maknanya setelah 20 minit, semuanya dah selesai, contoh pelajar positif atau negatif. Okey, di sini boleh tengok.
Di sini kita ada tunjukkan so, sama ada pelajar positif atau negatif, cara pembuangan tetap sama Jadi test kit yang dah digunakan boleh dibuang di dalam, plastik boleh buang di dalam, buffer yang dah buka buang di dalam, corong mulut buang di dalam, tube dan penutup buang di dalam, dan kita pastikan ditutup dengan rapi. Jadi nak pastikan macam mana tutup tu dah rapi ke belum. Bila kita balikkan tu dah tak ada benda terjatuh lah. Okey. Cuma yang tak muat, bekas ni saja tak muat. Okey. Jadi semua yang lain masukkan di dalam dan boleh buang di plastik sampah biasa. Okey, jadi benda ni dan benda ni sama, boleh dibuang di plastik sampah biasa. Okey. Benda test kit ujian kendiri ni jatuh di bawah domestic waste ataupun sampah biasa. Jadi boleh dibuang di plastik sampah biasa. Okey. Cuma saya sarankan untuk setiap sekolah, tak silap saya nanti akan ada satu bilik untuk menjalankan test. Jadi di sini mungkin di setiap bilik melakukan test tu perlu disediakan satu plastik sampah untuk semua benda ni je lah. Mungkin lagi bagus begitulah compare dengan kita campur-campur dengan tong sampah yang ada bekas sisa makanan ke apa. Okey, jadi kalau plastik sampah tu nanti semua buang benda ni, bila dah penuh, kita buang plastik sampah yang dah penuh tu nanti buang macam biasa sahaja. Okey okey, jadi itulah demo saya. Saya open untuk soalan. Kalau ada yang tanya boleh buka mic ataupun tulis di bahagian chat. Assalamualaikum tanya Cik sikit. Farhan. Waalaikumsalam puan. Saya nak tanya, macam mana kalau test tu boleh jadi invalid Okey, terima kasih puan. Jadi invalid ni ada banyak perkara yang menyebabkan sesuatu test tu invalid. Salah satunya macam saya cakap tadi, suhu penyimpanan. Bila suhu penyimpanan tidak mengikut 2 ke 30, mungkin simpan di tempat lebih 30, bermaksud test kit tu rosak. Okey, kalau test kit ni rosak, tiada indikator yang menunjukkan test kit tu rosak. Okey, saya perlu inform benda ni sebab tu suhu penyimpanan tu sangat penting. Jadi bila dia rosak, dia takkan nampak rosak. Okey, tapi bila rosak tak tahu, kalau pihak sekolah tak tahu dan ada pelajar nak buat, pelajar dapat test kit ni semua dia buat, nanti boleh jadi dia dapat invalid. Itu satu reason puan. Second adalah tidak mengikut prosedur yang kita sarankan. Okey, contoh 10 minit sebelum test, masih lagi makan, masih lagi minum, lepas tu terus buat test. Itu contohlah kalau tak ikut prosedur. Dan contoh lagi selalu benda yang terjadi, selepas isi air liur tadi dan tambah dengan buffer, tube ni tidak ditekan 10 ke 15 kali. Maksudnya campuran air liur dan buffer tu tidak bercampur dengan elok. So bila kita titiskan tu dapat invalid sebab tidak picit lah. Maknanya air liur dan buffer tidak bercampur dengan baik. Okey harap menjawab soalan puan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, boleh seorang-seorang Silakan. Ini nak tanya berkenaan dengan masa antara 15 ke 20 minit tu. Okey. Sekiranya sebelum 15 minit tu sudah ada tanda tu, perlukah dia tunggu 15 minit lagi? Okey, terima kasih tuan. Okey, maksimum bacaan result adalah 20 minit dan cadangan saya kepada semua cikgu-cikgu pihak sekolah setkan pada 20 minit. Kerana apa? Contoh kalau buat sebelum sebelum 15 minit tengok seseorang tu, pelajar tu contohnya negatif lah. Tak ada line di test line tu keluar, nampak macam negatif. Tak tunggu sampai 20 minit, terus buang dan lepaskan pelajar. Tapi kadang-kadang line positif tu dia keluar pada minit terakhir, mungkin pada minit ke-19 ke 20 tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak atau tak nak, suggestion saya tunggu sehingga 20 minit. Okey, sebab kadang-kadang kita tengok sampai 15 minit, negatif ni, boleh dah ni pelajar boleh lepas. Tapi takut 5 minit yang kita terlepas terakhir tu, 15 ke 20 minit tu, time tu line tu akan keluar positif. Sebab tu maksimum tu 20 minit dan cadangan saya pada semua sekolah set pada 20 minit. Harap menjawab soalan ya tuan. Okay, Assalamualaikum. Salam. Tanya sikit Cik. Boleh silakan. Berkenaan dengan prosedur untuk buat test kit ni. Ya. Adakah contohnya kalau pelajar tersebut positif, ada tak keberangkalian yang akan menjangkiti PKM ataupun guru yang buat test kit ni? Okey, terima kasih tuan.
Alright, pertama sekali saya nak terangkan ujian kendiri bermaksud pelajar perlu lakukan sendiri tanpa bantuan. Okey, itu bermaksud ujian kendiri, bermaksud buat sendiri. Jadi apa yang saya difahamkan, setiap kali ada satu pelajar nak buat test, akan ada guru yang memerhati daripada jauh. Okey, tapi jarak tu saya suggest untuk mengikut SOP kerajaan lah, 1 ke 2 meter. Okey, maksudnya pelajar satu di sini buat test, mungkin guru 1-2 meter berada di sini tengok sahajalah. Okey. Dan risiko jangkitan tetap ada tuan. Di mana-mana saja ada. Sebab tu saya nak terangkan di sini pihak-pihak guru, pihak cikgu yang akan berada di tempat melakukan ujian nanti, tolong jaga keselamatan dengan memakai mask. Kalau ada lebih, double mask. Kalau lagi bagus, tambah dengan face shield. Dan lagi bagus jika pakai glove. Jangkitan di mana-mana tetap ada. Lagi-lagi di tempat, di bilik ujian dijalankan. Jadi pihak tuan dan puan perlu jaga keselamatan diri sendirilah, sebab bila balik nanti berjumpa dengan family apa semua kan. Jangkitan ada, jadi pihak cikgu-cikgu perlu protect diri sendiri dahululah. Okey? Ada banyak soalan ni tuan? Waalaikumsalam Cik Farhan. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang yang contoh yang kata negatif tadi kan. Okey. Cara kontrol dengan test tu salah satu ke kena keluar? Tak, dia apa-apa negatif, kontrol sahaja perlu keluar. Test line tidak keluar. Ya, Test saya line tunjukkan cuma sekali lagi apabila Okey. berlaku dua-dua, Tunjuk semula. Okey, saya tunjuk sekarang. Okey. Jadi kalau ada dua-dua line keluar, itu adalah positif. Okey. Jika control line sahaja keluar, T-line, test line tidak keluar, itu negatif. Okey. Dan jika apa-apa test yang control line tak keluar, tapi test line sahaja keluar, itu bermaksud tidak sah. Okey, tuan, control line ni bermaksud, itu menunjukkan test kit tu berfungsi dengan baik. Jadi control line tu wajib keluar. Kalau control line tak keluar, bermaksud keputusan tidak sah, terjatuh bawah invalid ni lah. Jadi control line tu wajib keluar. Yang nak menjadikan seseorang tu positif atau negatif berada di test line, T-line. Okay. Jadi kalau di T-line ni, walaupun line tu sama-sama cair, itu adalah positif. Okay. Kalau negatif tu dia memang kosong, tiada line langsung. Ada beza line kabur-kabur dengan tiada line langsung. Jadi tuan-tuan dan puan perlu tengok benda tu lah. Line dia tu Ya. dua baru positif. Kalau hak di bawah tu sama-sama pun positif. Ya, betul. Itu yang kita nak tekan kepada tuan-tuan dan puan, cikgu-cikgu line tu kalau sama-sama di test line pun positif. Itu confirm positif. Bukannya perlu pekat baru positif, salah. Dia kena janji ada line di test line tu, itu bermaksud pelajar itu adalah positif. Yang menjadikan negatif tu kalau di test line T-line ni memang kosong, tiada line. Okay, harap jawab soalan ya tuan. Okay, saya tanya satu. Jelas. Hello. Okay, silakan. Okay, boleh. Saya di sekolah saya ni ada kelas PPKI untuk murid khas, murid OKU. Okay. Adakah siapakah yang akan melakukan kegiatan tersebut? Okay tuan. Terima kasih. Kalau nak murid memang murid tak boleh buat lah. Betul. Okay, terima kasih tuan. Okay, macam saya cakap tadi, ujian kendiri bermaksud perlu dilakukan sendiri tanpa bantuan. Itu bermaksud ujian kendiri. Okay, tapi bila kita pergi ke bergantung kepada keadaan, contoh pelajar-pelajar OKU, pelajar prasekolah, pelajar darjah 1, 2, 3 yang mungkin tidak faham lagi walaupun kita tunjukkan video. Jadi cadangan saya nak atau tak nak, cikgu yang berada berdekatan perlu bantu. Okey. Kalau ikutkan ujian kendiri tidak boleh bantu, tapi bergantung kepada keadaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau OKU sudah tentu kita perlu bantulah budak darjah 1. Macam mana nak buat tu kan, mesti kita akan berada berdekatan lah. Mungkin berada berdekatan, sama ada kita tolong pegang ataupun kita tolong cakap untuk dia buat. Jadi pihak guru perlu berada berdekatan dengan pelajar tersebut lah. Sebab tu saya cakap apa-apa pun sebelum masuk ke tempat buat test tu, sila jaga diri sendiri, pakai mask, pakai face shield, pakai glove. Okay, dapat soalan di sebelah chat tu.
Kalau ada PPE sangat-sangat dihargai lah. Sebab itu keselamatan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sanggup pakai PPE, ada PPE di sekolah, lagi bagus. Panas atau tak tu terpulang pada orang yang nak pakai lah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ujian ni kita buat pagi-pagi bila murid datang ke sekolah ke? Atau kena kumpul dulu murid-murid atau macam mana? Okey, terima kasih. Untuk soalan puan tu perlu dijawab oleh wakil JPN atau PPD lah. Mungkin Tuan Lokman boleh jawabkan sebab kami sebagai pembekal tidak tahu siapa yang perlu menjalankan test inilah. Tuan Lokman boleh jawabkan ke guideline daripada JPN? Okey, Assalamualaikum Encik Farhan. Salam. Okey, untuk menjawab soalan tadi, Puan Rozai Zuni tu, okey, taklimat akan diberi kepada kita sewaktu kita terima test kit tu. Okey, cuma semalam saya sudah terima test kit 60 pieces untuk sekolah saya dan semalam juga Timbalan Yusran dari PPD Kota Baru, dia kata dia tak dapat menjawab sebab di test kit tu expired date dia ialah Ogos 2022. Jadi kita sekolah pun tak tahu lagi buka bila. Okay, jadi kalau expired macam mana? Memang dah tak boleh guna kan? Betul puan. Dia macam roti gardenia lah. Kalau dah expired pun 2-3 hari selepas tu kan nampak macam okey je. Sama juga dengan test kit ni. Kalau dah expired pun nampak macam okey saja sebab tiada indikator rosak. Okey, jadi kalau dah expired memang tidak boleh digunakan lah. Jadi kepada siapa test ini perlu dibuat di sekolah, saya tidak pasti, perlu tanya pada PPD ataupun JPN lah seperti puan tadi ada inform. Tapi daripada taklimat yang saya bagi pada JPN negeri lain ini saya share saja, nanti confirmkan dengan ketua masing-masing. Saya difahamkan kalau sekolah harian, test dilakukan untuk murid yang bergejala sahaja, tapi untuk sekolah berasrama, test dilakukan kepada murid pada hari pertama nak masuk ke sekolah. Okay, ini saya share saja Untuk confirmation tunggu arahan daripada PPD ataupun JPN sendiri. Kami sebagai pembekal tidak tahu. Okey, terima kasih Cik Farhan. Sekurang-kurangnya taklah blank. Ya. Itu saya share negeri lain punya tak tahu masuk negeri lain. Betul lah tu Cik Farhan. Okey, terima kasih. Sama juga. Okey, silakan ada soalan lagi. Hello, Cik Farhan. Ya, silakan. Ya, ada dan berkaitan dengan apa ni ILEO yang hendak dimasukkan dalam sukatan itu, sekiranya pelajar lebih daripada 0.5. Okey. Lebih adakah kita masih boleh guna lagi test kit tersebut? Okey, terima kasih tuan, saya jawab Okey. Jadi saya ulang semula, ILEO tu perlu sehingga line yang pertama saja. Anda kata first ludah tu, ludah terlebih banyak dan dia lebih daripada first line tu, kita boleh buanglah ludah yang terlebih tu tadi. Nak senangkan kerja student dan juga cikgu yang memantau, pergi buang di tempat yang sesuai lah, mungkin di siki atau tempat lain yang sesuai, buang semua, buang saja dan pergi balik ke tempat buat test, pasangkan semula, ludah lagi semula. Terus je repeat balik. Okey, sebab apa? Sebab time tu test kit belum dibuka lagi. Jadi tak perlu guna test kit baru. Jadi benda ni je kita baru guna, tak ada masalah. Buang yang berlebihan tu, kita ambil balik yang barulah. Kalau nak buang sikit sampai dapat line tu pun boleh, tapi itu akan mengambil masa lah sebab bila ILEO ni dia likat sikit. Jadi nak senangnya kalau terlebih, buang semua. Jangan dibasuh buang semua, jangan dibasuh. Pasang balik, ludah semula sampai dapat line yang pertama. Okey? Harap menjawab soalan tuan. Okey, terima kasih menjawab. Okey, sama-sama. Okey, saya sambil tu saya jawab di sebelah lah. Kalau ada nanti buka je mic kalau ada soalan. Macam mana murid kalau ILEO terlebih, macam tadi lah saya cakap, buang semula, sambung balik, ludah semula lah sampai dapat line yang pertama tu. Okey, Puan Nora Selinda Zakaria. Daripada awal tak layak hadir ke sekolah. Betul. Ini saya share juga berdasarkan taklimat di JPN lain lah. Betul. Apa yang JPN lain cakap, kalau nak datang sekolah tu dah ada simptom, gejala apa semua, demam, suhu tak lepas, tak boleh datang.
yang saya difahamkan untuk gejala pelajar sekolah harian yang perlu melakukan test ni, maksudnya masa pergi sekolah tu okey. Tengah-tengah sekolah tu tiba-tiba panas, demam, contoh cerik-berik, tiba-tiba batuk, itu yang perlu dilakukan test lah. Tapi untuk confirmation, sila confirm dengan PPD dan juga JPN nanti Puan Nur Haslinda Zakaria. Okey. Ya. Okey Farhan. Ya, saya. Cuba cerita sekali lagi Cik Farhan, yang masa kita nak test tu. Masa kita nak test tu dekat atas kita tak atas meja kan. Masa kita nak test tu. Cuba cerita sekali lagi penjelasannya. Faham tak? Untuk apa, keputusan? Keputusan tu. Cuba cerita sekali lagi. Okey, saya cerita sekali lagi sambil saya buka slide lah. Okey. Okey, saya ulang semula je lah Okey saya ulang sikit dari awal lah, senang sikit. Pertama sekali, tangan perlu dibasuh dan ataupun disanitize. Lepas tu pelajar perlu batuk sedalam 3 ke 5 kali. Okey, 3 ke 5 kali untuk mengeluarkan LU daripada tekak tu pergi ke mulut. Seterusnya kita sambung corong dengan tiup, kita ludah. Ludah tu perlu berada penuh single line yang pertama sahaja. Ludah kena bentuk yang penuh tu ludah dalam bentuk air lah. Nampak gambar tuan. Tuan, tak nampak gambar. Tak nampak. Okey, saya zoom. Nampak? Okey. Tak masuk suara. Nampak tak? Okey, jelas dah nampak. Saya nampak. Okey, jelas. Okey, beres. Nampak jelas. Okey. Jadi bila kita ludah tu, dia kena penuh single line pertama tu, kita nak air liur dalam bentuk air je. Okey, kalau ada buih daripada air liur tu tak ada masalah. Buih tu pastikan berada di atas daripada line tu. Yang kita nak tu air liur dalam bentuk air saja, single line yang pertama ni. Okey. Seterusnya kita cabutlah corong ni. Kalau dah penuh satu line ni, single line pertama ni, kita cabut corong ni, cabut begini. Lepas tu kita ambil buffer, kita koyakkan buffer ni pakai tangan je, tak payah pakai gunting pun. Pusing je benda atas dia. Lepas tu kita tuangkan sehingga habis buffer ni. Okey. So bila tuang buffer tu sehingga habis, buffer tu akan memenuhkan daripada line pertama sehingga line kedua ni. Automatik akan penuh. Okey. Penuh, lepas dah penuh, maksudnya sekarang dah ada air liur dan buffer. Kita ambil penutup, kita tutup dekat tube dan kita wajib tekan dia untuk campurkan buffer dan air liur tadi. Tekan sebanyak 10 ke 15 kali minimum. Nak tekan lebih daripada 15 terpulang. Lagi banyak lagi bagus. Untuk memastikan air liur dan buffer tu bercampur dengan baik lah. Okay, dah settle lah itu. Baru kita buka test kit punya plastik ni. Okay, maksudnya test plastik ni jangan dibuka daripada awal. Bila dah selesai sampai dah collect air liur tambah dengan buffer campur 10-15 kali, baru kita buka paket ni. Sebab test kit ni bila dibuka, test itu perlu, titik drop tu perlu dilakukan secara terus. Tidak boleh tunggu-tunggu dah. Okay, sebab tu last kali baru kita buka paket test kit ni lah. Okay, buka test kit. Test kit ni maksud saya perlu letak di permukaan rata. Cuma untuk demo ni saya pegang lah untuk semua nampak. Jadi sepatutnya bila buat tempat disediakan untuk pelajar melakukan test COVID ni, perlu ada meja lah. Okay, sebab semuanya berada di atas meja. So anggap tangan saya ni meja. So tempat dah rata, kita buka test kit, kita keluarkan, kita letak 2 titisan. 1, 2, baru kita set timer selama 20 minit untuk mendapatkan keputusan sama ada positif ataupun negatif. Jadi jika dapat invalid, keputusan tidak sah, pelajar itu perlu melakukan test semula menggunakan test kit yang baru. Test kit yang telah digunakan tidak boleh di-repeat. Cik Farhan. Ya saya. Cik Farhan. Ya. Kita test tu, kita drop tu atas line tu ke? Line control dengan line test ke? Bukan tuan. Okey. Okey, tuan nampak gambar di atas ni, saya zoom lagi lah. Okey, dia ada CT, dia ada satu lagi S. Nampak jadi C dengan T ni jangan sesekali drop apa-apa. Jangan sentuh pun. Okey. Semasa nak drop tu, dia ada satu lagi lubang lah. Kalau kat kamera ni boleh nampak. Satu tu dalam bentuk tingkap, C dengan T tu. Satu lagi lubang bulat ni. Itu tempat kita nak tuang. Okay. Tempat tuang tu dalam bentuk bulat lah. Okay. So yang bawah ni, tengok memanglah tak nampak bulat tu kan. Sebab ini dia nak ajar kita cara penggunaan tu melalui gambar tingkap ni. Sepatutnya bawah ni adalah corong bulat tu. Okay. Jadi faham Pregnancy test kit.
Ya betul, kalau ada pengalaman isteri perempuan pernah mengandung, sama je konsep dia macam pregnancy test. Sama sahaja, cuma cara nak buat test tu berbeza. Cik Farhan nak tanya sekali lagi. Ya saya, silakan. Perlu di label pengenalan pelajar ke di test kit tu? Tidak perlu tuan. Sebab akan dibuang. Betul, positif atau negatif. Berdasarkan saya punya taklimat dengan negeri lain, pelajar yang kena melakukan test nanti ada borang yang perlu diisi. Saya tak pasti betul atau tak lah. Nanti boleh tanya dengan Betul. Jadi dah ada borang tu, test kit tak perlu label lah. Sebab dah siap 20 minit, terus buang saja. Positif atau negatif tetap kena buang dalam ni dan buang dalam plastik sampah biasa lah. Maknanya kalau sekiranya pelajar tu positif, kalau dia nak buat rujukan ke mana-mana pusat kesihatan, boleh, dia tuan, bawa yang slip sajalah. Kena buang juga tuan. Benda ni kalau positif, jangan dibawa ke mana-mana. Benda ni boleh menjadi punca jangkitan. Oh ya. Jadi kalau positif, senang cerita positif atau negatif, benda ni buang seperti biasa saja. Buang dalam ni dan buang dalam, pastikan tutup rapat, buang dalam plastik sampah. Positif atau negatif. Sebab kalau positif dibawa rata-rata boleh menjangkiti orang lain. Cik Farhan. Ya saya. Cik Farhan nak bertanya, bolehkah? Boleh. Saya terfikir. Okey, Puan. Okey. Saya terfikir ujian ni adalah ujian kendiri. Murid-murid akan lakukan sendiri. Tapi tiba-tiba dalam keadaan panik, perkara ni belum pernah mereka lakukan. Mungkinlah ada panik di situ. Dan masa nak letakkan buffer tu, Cik Farhan, titisan tu masuk ke dalam audio tu, kalau tak cukup semuanya masuk, tu macam mana? Okey. Ada yang tumpah ke? Okey, faham. Saya jawabkan. Okey, buffer ni yang kita bagi ni sama je kuantiti dia 0.5 ml. Jadi kalau tertumpah tak masuk semua, maksudnya nanti dekat tube ni dia takkan penuh sehingga line yang kedua. Sebab dah tak cukup kat sini, takkan cukup kat sini lah. Maksud dari situ, nak tak nak perlu repeat test menggunakan test kit yang baru. Sebab buffer ni siap test kit satu sahaja. Okey? Kalau ada tertumpah semasa melakukan nak tuang dalam bekas LEO ni, nak tak nak perlu buka test kit yang baru mula daripada awal semula. Okey? Okey, Cik Farhan. Okey, terima kasih jelas. Okey. Saya nak tanya sikit. Okey, ya tuan. Ya tuan. Berkenaan dengan kiraan 15 minit hingga 20 minit bermula kita titik ke macam mana? Setelah kita titik yang nombor 2 tuan. Dia ada 2 titisan. Setelah nombor titik yang nombor 2 tu baru kita tekan pada jam. Okey, terima kasih. Okey, faham. Okey, sama-sama. Tuan, Cik Farhan, saya nak tanya, sepanjang 20 minit tu adakah pelajar perlu berada bersama kit tu? Dia perlu tunggu dekat situ ke? Okey, terima kasih. Okey, jawapannya perlu. Kenapa? Anda kata pelajar itu positif. Kalau puan-puan dan tuan-tuan dah lepaskan dia sementara tunggu 20 tu, dia dah berjalan-jalan, tiba-tiba keluar pada minit ke-20 tu dia positif. Macam mana tuan-tuan puan-puan nak trace balik mana dia pergi tu lah. Jadi nak tak nak negatif atau positif, 20 minit tunggu di depan test kit untuk pastikan pelajar itu negatif. So kalau dia positif baru ada cara seterusnya lah. Nanti itu kena tanya pada PPD atau JPN lah. Okay. Kalau sekiranya dalam masa antara 5 ke 10 minit tu dah keluar dah positif macam mana? Okay. Okay, dia macam ni dalam bidang medical maksimum 20 minit. Okay. Sebenarnya kalau sebelum 20 minit positif line tu dah keluar, sebenarnya dah boleh stop sebab dah ada positif. Okay, yang kita takutkan kalau 5 ke 10 tu masih negatif, kita lepaskan, takut yang balance masa tu sebenarnya time tu positif akan muncul. Okay, jadi kita selaraskan untuk sekolah, untuk senang cikgu-cikgu nak ingat, tunggu 20 minit juga. Senang sikit. Kalau tak nanti satu sekolah cakap, oh ni dah keluar positif, boleh positif. So nanti susah. So nak senangkan kita selaraskan 20 minit setiap pelajar yang melakukan test. Senang. So pada minit ke-20 tu kita tengok positif negatif. So kita ikut prosedur apa yang sepatutnya lah. Sama ada dia positif, apa yang perlu dibuat selepas tu. Kalau negatif, apa yang perlu dibuat. Lagi senang kita selaraskan 20 minit maksimum. Supaya tak ada terlepas pandang lah.
Okey tuan Okey tuan, harap jawab soalan. Okey Jelas. Okey. Hello, ada yang bercakap ke? Hello? Boleh dengar ke? Ada, tak ada. Okey. Alright. Ada soalan lagi? Okey, harap boleh dengar. Ada soalan di tepi tu. Assalamualaikum. Salam. Puan. Ya, silakan. Tanya, setakat mana peratus ketepatan test kit ni? Okey, terima kasih. Saya pun nak jawab juga soalan di sebelah chat lah. Ketepatan. Saya akan share sekali lagi result. Okey, saya nak share. Setiap test kit yang di-approve oleh Kementerian Kesihatan di Malaysia, ketepatan tu perlu melebihi 90%. Okey. Jadi saya share di sini ketepatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Ujian dilakukan di Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan. Saya zoom sedikit Jadi dalam bidang medical akan ada dua jenis ketepatan. Satu sensitivity, satu specificity. Jadi untuk test kit ini sensitivity dia adalah 91.38%. Okay, sensitivity bermaksud bila seseorang tu dapat positif, betapa banyak confidence kita dengan positif tu. Jadi sebanyak 91.38%. Okay, jadi untuk specificity adalah 100%. Okay, 100% bermaksud kalau specificity ni bermaksud anda kata seseorang tu negatif, macam mana betulnya seseorang tu negatif? Maksudnya kalau pelajar buat prosedur semua betul, dapat negatif, maknanya dia betul-betul negatif lah. Tak ada masalah lagi dah. Jadi untuk Zoom tu kita ada report ni lah. Jadi report ni jika diperlukan boleh bagi tahu, kita boleh share pada tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada masalah. Ni kita buat dalam bentuk slide je. Report yang sebenar ada pada kami. Harap menjawab soalan ya puan dan juga di chat sebelah. Ya, harap menjawab soalan Puan Meling dan juga Puan Hazita tadi. Ya, terima kasih. Okay, sama-sama. Untuk Puan Azima, murid tidak isi borang. Jadi berkenaan dengan borang apa semua tu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya saya memang tak boleh jawab. Itu boleh tanya pada wakil PPD ataupun JPN ya. Saya itu luar daripada bidang kuasa saya lah. Saya cuma pembekal test kit dan nak jawab soalan berkenaan dengan test kit sahaja. Okey, daripada Sheila SK Kamil 2, sebelum mengambil sembilan liur, minta murid berkumur atau minum air untuk menggalakkan pengeluaran air liur itu. Jawapan dia tidak boleh Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang sekali lagi, 10 minit sebelum melakukan test, 10 minit sebelum melakukan test tidak boleh menggunakan apa-apa aktiviti menggunakan mulut. Tidak boleh. Okey, jika ada buat makan dan minum 10 minit tu, dalam masa 10 minit sebelum buat test tu, nanti bila terus buat test, kita takut seseorang tu positif tapi dapat negatif nanti. Ya, kata kalau suami pernah tengok orang test orang yang ada, pandai buat dia. Ya, Tuan Anwar Faris Petra, buka mic ke? Cik Farhan. Ya, saya. Cik Farhan. Ya, saya. Farhan. Silakan. Saya dari SMK Tupak. Ini bertanya berkenaan dengan tes. Okey, tes kit ini katakan kita tak cukup. Kita tak cukup dan kita perlukan segera. Okey. Adakah benda ni ada dijual di pasaran? Dan kalau ada, berapa tes kit harga? Itu daripada saya. Okey Tuan, terima kasih. Saya jawab pertama sekali, test kit ujian kendiri ni dah 2 ke 3 bulan dijual di farmasi di seluruh Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba pergi di farmasi di tempat masing-masing sebenarnya. Dah lama dah, orang semua pun dah beli sendirilah. Okey, jadi YB, Khairi Jamaluddin ada menetapkan ceiling price untuk benda ni sebenarnya. Jadi jika beli di farmasi, harga paling mahal farmasi boleh jual adalah RM19.90.
Tapi kalau dapat murah daripada tu, itu bergantung pada farmasi tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke farmasi terdekat lah. Ada sebenarnya. Okay, dah 2-3 bulan dah orang dah mula belilah. Okay. Anda kata sekolah tidak cukup iaitu tuan-tuan dan puan-puan sekolah perlu tanya pada PPD. Dan PPD perlu tanya pada JPN lah. Kami cuma agihkan jumlah kuantiti test kit tu berdasarkan apa list Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan bagi sahaja. Tak apa nanti cikgu refer PPD ataupun JPM lah, nanti saya akan bantu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Cik Farhan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya keliru yang tadi kata yang 10 minit tu, adakah semasa pelajar tu datang awal pagi tu kita kena hold dulu 10 minit? Ataupun kita tanya saja dia dah makan ke ataupun memang kita syarat kita cikgu kena pastikan 10 minit baru kita menjalankan test tersebut. Okey, terima kasih. Alright, saya jawab cikgu perlu pastikan 10 minit tu pelajar tak buat apa-apa. Okey, sebab kalau cikgu-cikgu tanya dah makan belum? Belum. Kita takut pelajar tu tak cakap perkara yang betul. Nanti bila dapat keputusan pun yang tidak betul. Jadi untuk mendapat keputusan yang betul-betul jitu setelah 20 minit buat test nanti adalah lebih bagus jika cikgu yang letak pelajar tu tunggu 10 minit lah. Jadi cikgu pun boleh tengok pelajar tu tak ada minum, tak ada makan lah. Okey, terima kasih. Maksudnya 2 kali lah timer, maksudnya timer sebelum tu Betul. Yang 20 minit tu kan, 2 kali. Betul. Tapi untuk 10 minit tu itu minimum, kalau lebih tak ada masalah. Jadi kalau nak betul-betul buat 10 minit pakai timer lah. Kalau tak biar saja. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Ya, saya. Selain menggunakan air liu ataupun kahak, bolehkah kita gunakan hingus? Mungkin dia gunakan kaedah menghembus ataupun bersin ke? Okey, terima kasih tuan. Okey, saya perlu tekankan benda ni. Terima kasih, soalan yang sangat bagus, saya pun terlupa. Ujian Kendiri ni menggunakan sampel air liu sahaja. Saya ulang sampel air liu sahaja yang boleh. Jadi jika kita sembang pasal kahak, darah, hingus, sisa-sisa makanan, tidak boleh. Okey? Tidak boleh sama sekali. Kahak tidak boleh, darah tidak boleh, hingus tidak boleh, air liu yang ada sisa makanan pun tidak boleh. Dia kena betul-betul asli air liu sahaja. Sebab tu dinamakan ujian Kendiri saliva lah, air liu. Okey? Jadi masuk di sini, masa kalau ada pelajar ludah, tiba-tiba ludah ada kahak. Okey, maksudnya dah ada kahak kat dalam. Sama juga konsep dia kalau terlebih daripada line tadi. Pergi ke tempat yang sesuai, buang semuanya, buang sampai habis, jangan dibasuh, patah balik ke tempat buat test, masukkan balik, ludah semula. Kita nak air liu saja. Sama juga kalau darah pun ada darah, buang, patah balik, jangan dibasuh, ludah lagi sekali. Okay? Kita nak air liu saja. Harap banyak soalan tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kata kalau lepas budak tu makan tak boleh buat test kan? Lama mana selang masa tu baru boleh buat test lepas budak makan? 10 minit tuan. 10 minit. Sebelum nak buat test tu, 10 minit je kita minta jangan ada makan minum lah. Contoh pelajar ada makan apa semua kan, tiba-tiba cikgu panggil untuk buat test. Jadi cikgu letak dia, suruh dia duduk di satu tempat tu. Tolong setkan time tu 10 minit lah. Jadi kalau jadi kalau contohlah nampak pelajar baru makan, mungkin takut ada sisa-sisa apa semua kan. Jadi sebelum start 10 minit tu minta dia kumur dululah. Sebab kalau dah start 10 minit tu tak boleh lagi berkumur dah. Okey. Assalamualaikum Cik Farhan. Saya nak tanya, kalau murid ni dia makan ubat ke apa-apa sebelum tu adakah ianya memberi kesan kepada keputusan? Okey, terima kasih tuan. Makan ubat tidak menjadi masalah asalkan sebelum 10 minit melakukan test tidak makan ubat. Faham jadi kalau makan ubat sekarang, buat test terus selepas makan ubat, tak boleh lah sebab dia kena tunggu 10 minit tu dulu. Okey? Okey tuan Okey, baik, terima kasih. Sama-sama. So yang penting tuan-tuan dan puan-puan, jangan menggunakan apa-apa mulut ni 10 minit sebelum melakukan test.
Betul. Konsep dia 10 minit sahaja. So kalau belum nak buat test, nak makan, minum berulang-ulang kali pun tiada masalah. Okey, sebelum Waalaikumsalam, ini saya. Macam mana kalau kadang-kadang murid yang tak biasa dengan masuk benda-benda asing kat mulut ni, kadang-kadang Kelantan panggil jeruk masa, dia campur dengan muntah sikit. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Sama juga konsep dia tuan. Kalau ludah tu ada kahak, ada darah, sama je. So contoh pelajar tu tak biasa, okey. Dia tak biasa batuk-batuk, dia ludah. Tiba-tiba ada air liur bercampur dengan muntah. Sama konsep dia tuan. Pergi buang sampel yang ada muntah tu sampai habis. Patah balik, sambung, ludah semula. Sehingga dapat betul-betul air liur sahaja. Okey? Okey tuan Harap menjawab soalan. Pure air liur lah. Yang dapat. Ya, pure air liur. Ini banyak makanan. Okey, Tuan. Okey, silakan. Sekiranya dia meludah, keluar darah, buang kan darah tu kan. Tetapi kalau masih lagi tersisa darah dalam tu. Okey, pertama sekali, sama juga kalau kahak pun darah ke ataupun muntah tadi ada sisa, cuba sedaya upaya untuk picit-picit lah. Cuba saja. Contoh macam ni ke, picit ke kan. Kalau masih tak boleh, itu special case, boleh dibasuh. Basuh, tapi bila dah basuh, kita perlu keringkan dia betul-betul kering lah. Baru boleh mula menggunakan tube yang sama untuk campur. Sebab tu sebenarnya kita tak bagi basuh. Kalau basuh, perlu tunggu kering sebetul-betulnya kering. Jadi kalau tak tunggu kering, terus masuk, bila kita ludah air liur dah bercampur dengan air paip. Jadi takut dah bercampur dengan bakteria, virus-virus lain lah. Okay, sebab tu daripada side saya akan cakap tidak boleh basuh. Okay, tapi kalau ada reason yang ada melekat lagi, boleh basuh. Tapi pastikan betul-betul kering, baru kita ludah lagi semula. Okay? Okey, terima kasih tuan. Okay, sama-sama. Tak ada risiko ke air liur yang pelajar tu buang tu? Nak dibuang di mana-mana tu? Tak ada tuan. Tak ada. Konsep dia sama tuan ujian Kediri ni saya ulang semula dah boleh dibeli di farmasi sejak 2-3 bulan yang lepas. Contoh kalau tuan pernah beli ataupun tidak, kalau yang pernah belilah, pergi beli di farmasi, bawa balik rumah, buat test. Okay? Contoh buat test di rumah, positif. Jadi walaupun positif test kit tu tadi, tuan ataupun yang buat di rumah tu tetap akan buang dalam tong sampah yang biasa. Jadi konsep untuk sekolah pun sama. Benda ni boleh dibuang di plastik sampah yang biasa sebab dia di bawah domestic waste. Bukan bawah kalau medical ni yang betul-betul kena jaga pembuangan, dia di bawah kategori biohazard waste lah. Okey? Tak, untuk ujian Kediri jatuh di bawah domestic waste. Maksudnya sampah-sampah biasa, sampah-sampah sisa makanan tu semua. Jadi boleh buang secara biasa, tak ada masalah. Asalkan masa dah buang, sebelum buang tu, kita pastikan tutup dengan rapat sahaja supaya kalau positif tu, test kit tu, supaya dia tak terkeluar lah. Okay, sebab tu saya tekan betul-betul bahagian atas ni untuk diketatkan supaya bila positif, tak adalah terkeluar balik. Okay. Okay tuan harap menjawab soalan. Saya jawab sekali. Ya, saya. Cik Farhan. Ya, saya. Saya ada satu cadangan lah sebab saya ni terlibat dengan pelajar-pelajar yang tak nampak pelajar-pelajar buta lah. Okay. Okay, in case lah, I need another bekas. Saya nak perlukan bekas lain lah. Sebab dia nak buka payuh dalam tu. So, I guna gelas yang telah di steril. And then I ambil air liur dia tu, letak dalam guna kejagari. I letak dalam tube yang you royak tu untuk dapatkan satu bar tu kan. Boleh ke tak? Okey, boleh tuan, asalkan tuan pasti dia dah di steril lah. Okey. Kalau tidak steril tidak boleh. Bolehlah kejagari dengan tawel. Boleh tu. Kalau tuan daripada Makmal kan ada tempat untuk untuk pastikan dia steril tu, tiada masalah. Asalkan dia steril. Kita faham lah, itu saya cakap tadi bergantung situasi ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pelajar yang kurang upaya, takkan kita nak anggap dia sebagai pelajar biasa. Mesti kita akan cuba saya upaya untuk bantu cara yang sesuai. Okay, jadi kalau bekas lain tu sterilkan, tiada masalah, silakan. Asalkan 10 minit sebelum mengikut prosedur lah, 10 minit sebelum tak makan, tak minum. Okay?
Okay, thank you. Terima kasih. Sambil-sambil tu saya jawab juga. Kalau tertinggal salah satu prosedur, tiba-tiba keluar positif. Adakah itu tepat? Tidak tepat. Prosedur perlu diikuti semuanya. Jadi kalau semua dah ikut prosedur, dapat positif, baru betul positif. Kalau dah ikut semua, negatif, baru negatif. Kalau ada tertinggal 1-2, dapat positif, positif tidak sah. Perlu di-repeat semula menggunakan test kit yang baru. Okey? Ambil soalan ya. Cik Farhan. Okey, Ya, Cik saya. Farhan, saya nak tanya satu soalan. Jadi ujian ni untuk murid tahun 6 ke ataupun murid-murid lain? Ujian ni macam saya ulang semula, untuk siapa tu saya tak pasti. Pihak guru-guru sekolah kena tanya pada PPD atau JPN lah. Okey? Ya, ya. Sebab saya, kalau saya dapat hanya 60. Okey. 60 saja. Jadi bermakna untuk lepas tu murid saya yang cucuk hari tu pun 60 orang. Saya ingat untuk murid tu je lah. Okey. Tapi saya dapat maklumat daripada lain punya, dia kata untuk murid pra. Macam mana tu? Saya pun tak tahu tuan. Saya cuma pembekal saja. So selepas ni ya, silakan. Saya jawab. Okey, silakan. Dia macam ni cikgu, kita ikut enrolment budak. Kalau 200 pelajar ke bawah, kita akan bekalkan dia punya test kit tu 20 unit sahaja. Kalau 200 hingga 500 pelajar, sebanyak 40 unit. Dan test kit ini kita guna kepada murid-murid yang bergejala sahaja cikgu. Bukan kecuali asrama. Asrama kalau asrama macam contoh SBP, kita akan buat semua kepada pelajar-pelajar asrama pada hari pertama dan hari ke-6 dan juga hari ke-14 lah. Kalau asrama harian, kita buat pada hari pertama kepada semua pelajar-pelajar asrama harian. Dan selepas itu bila bergejala, ada yang bergejala kita akan buat. Tetapi pada hari pertama pendaftaran tu kita akan buat test kepada semua pelajar-pelajar di asrama lah. Dan untuk sekolah harian, untuk test kit ni kita guna untuk jika pelajar-pelajar kita yang ada bergejala lah, contoh tanda-tanda seperti demam, sesama, itu baru kita boleh guna lah. Sebab kita bagi dia punya alat ni, kita berdasarkan enrolment bilangan pelajar di sekolah-sekolah cikgu lah. Okey. Okey. Okey, Puan, terima kasih. Sama-sama. Tapi kalau ada sekolah-sekolah yang tak cukup, boleh refer dengan PPD ataupun dengan jabatan lah, dengan saya lah. Saya cuba bantu. Okey, terima kasih. Jadi soalan dekat chat. Kalau soalan boleh buka mic juga, tak ada masalah. Alat boleh recycle ke? Tidak boleh puan. Setelah dibuang, perlu dibuang. Okey? Tak boleh recycle. Okey? Kalau nak buat test lagi sekali, kena pakai test kit yang baru. Okey? Tuan Mahadi, tak minum atau tak makan, tetapi pelajar ini merokok. Okey, saya ulang semula 10 minit sebelum tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kunyah chewing gum, tidak boleh merokok, tidak boleh berkumur, tidak boleh gosok gigi. 10 minit sebelum tuan. Okey, jadi maksudnya contoh pelajar isap rokok 30 minit sebelum datang sekolah, minta dia tunggu 10 minit tu je, jangan isap rokok lah. Ni dalam sekolah punya cerita lah, sepatutnya dalam sekolah pun dah tak boleh isap rokok kan. Jadi 10 minit sebelum tu yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tengoklah dia jangan buat apa-apa menggunakan mulut. Harap jawab soalan ya. Okay, Puan Hamidah, Ailio je tak pun nak batuk teruk kan. Okey, sebelum kita ludah tadi, saya dah cakap perlu batuk secara dalam 3 ke 5 kali lah, tutup mulut ataupun student pakai mask. Okey, contoh batuk dalam tu macam ni, saya ulang semula. Okey, 3 ke 5 kali. Kenapa kena batuk? Sebab virus COVID kebanyakannya berada di tekak. Okey, bila kita batuk, ailio daripada tekak dia pun ada cecair. Jadi dia akan pergi ke mulut, baru kita ludah, baru kita dapat capture ataupun tangkap virus COVID tu, baru kita dapat positif lah. Okey, kalau terus ludah tak batuk, kita takut pelajar tu sebenarnya positif. Tapi bila dia tak batuk, nanti result dapat negatif. Dan pelajar bebas bergaul dengan semua rakan-rakan kan, itu yang kita risaukan. Jadi batuk tu 3 ke 5 kali sebelum adalah wajib lah.
Okey. Tak banyak soalan ya Puan Hamidah. Ada soalan lagi? Silakan tanya, tak ada masalah. Cik Farhan. Ya, saya. Jadi test kit ni sebenarnya baru dah untuk saya pun baru juga dikira ni. Untuk budak apatah lagi. Benda ni tak pernah guna. Saya pun tak pernah guna. Tak kau budak. Jadi benda ni nak kena terapi ni sebab ni pakai sendiri kan. Ya, betul. Nak buat siapa dia nak berani nak tata cara supaya macam Cik Farhan beritahu tadi. Sebab salah ke dia tu bergejala dalam sekolah tu dia positif dah. Kita tak tahu dia positif tapi dia demam. Lepas tu dia tak reti nak buat sendiri. Kita kena ada kat kita buat. Salah ke dia positif. Lepas tu dalam kelas dia tu semua tu kena test kit belakang lah. Sebab dia duduk dalam kelas dah tu. Kalau dia demam. Okey. Lagu mana? Okey. Sebab benda ni tak ada orang pun nak berani. Semua saya keluarga belakang. Lama ke fikir ramai fikir di sekolah ni kena kombi. Kerana ni tak ada pasal. Okey, faham tuan. Saya jawab Okey. Okey tuan, mengikut apa yang saya faham lah. Test ini perlu dilakukan pada pelajar bergejala sahaja. Okey, anda kata pelajar tu dibuat dapat positif contohnya lah. Okey. Apa yang saya tahu daripada JPN lain, ibu bapa perlu dihubungi dan ibu bapa perlu bawa ke klinik kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah berdekatan untuk buat swab PCR. Jadi kalau nak cakap takut tuan, kita pun takut tuan. Nampak orang batuk pun kita jauhkan dirilah. Tapi ini di sekolah, anda kena nampak student, pelajar tu batuk, guru tu yang terlibat untuk ujian ni perlu nak tak nak perlu bawa tuan ke bilik untuk buat test ataupun saya difahamkan bilik isolasi. Okey. Alright. Jadi sebab tu saya cakap guru-guru tolong sangat-sangat protect diri sendirilah. Kalau ada full PPE nak pakai sangat digalakkan. Kalau tak pakai mask, double mask lagi elok, face mask, face shield, glove atau sebagainya lah semasa nak bawa budak tu pergi ke bilik untuk buat test tu. Okey. Jadi kalau nak tanya saya, kalau dia dah positif sebelum tu dah ada kat kelas, student semua dah ada, cikgu dah ada, semua close contact, okey tuan-tuan dan puan-puan, close contact atau tidak itu urusan tugas pejabat kesihatan daerah. Okey, kalau tuan-tuan tanya saya, tanya wakil PPD JPN pun tak boleh nak jawab. Okey, sebab bila seseorang tu positif, dia perlu buat swab di PKD ataupun klinik kesihatan. Semasa dia buat swab tu, nanti doktor akan bertanya siapa close contact awak, siapa close contact awak. So dari situ, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam kelas yang sama ataupun bilik yang sama, tunggu panggilan daripada PKD. Okey, itu dah jadi bidang kuasa kesihatan lah. Kalau siapa nak close contact ke apa, itu tuan-tuan dan puan jangan fikirlah. Itu maksud saya, itu dah jadi bawah tanggungjawab pejabat kesihatan daerah ataupun jabatan kesihatan negeri. So jadi tunggu panggilan sajalah. Dan selalunya bila dia call tu dia akan tanyalah ada berjumpa dengan budak ni ke apa ke. So itu semua jadi bawah bidang kuasa kesihatan Assalamualaikum Cik Farhan. Saya nak tanya, takut saya keliru. Boleh. Untuk test ini untuk semua pelajar yang bergejala ke ataupun yang telah isi borang kebenaran kesihatan tu saja? Okey, terima kasih. Saya ulang untuk soalan ni saya tak tahu nak jawab sebab guideline tu daripada JPN ataupun PPD. Mungkin Tuan Lokman boleh selit lah. Tuan Muhammad Lokman, kalau Tuan ada jawapan mungkin boleh jawab terus. Saya tak dengar. Boleh ulang Tuan Fazli soalan? Borang untuk pelajar menjalankan test kit ni adakah untuk semua pelajar ataupun pelajar yang bergejala ataupun pelajar yang ada borang kebenaran kesihatan sahaja? Pelajar yang bergejala cikgu. Okey. Kita buat test kit ni, ujian kediri ni kepada pelajar yang bergejala sahaja cikgu dah. Ya. Borang kebenaran tu kita boleh saja bila kita tahu dah dia bergejala, kita boleh je call parent dia, mana kita kata kita nak buat ujian kit ke atas anak dia lah. Jadi perlu isi borang apa semua lah. Tapi masa hadir bersama masa hantar tu, kalau tak hantar
kita boleh je call parent dulu untuk buat ujian buat ujian ni dulu kepada anak dia untuk minta persetujuan. Okey, maksudnya bergejala, maksudnya suhu dia melebihi 37 lah, macam tu lah cikgu. Ya. Okey, terima kasih. Juga dia ada tanda-tanda sesama. Yalah, seperti kita tahu lah bila COVID ni dia punya tanda-tanda dia macam sesama, demam, batuk. Cikgu boleh nampak lah dia punya tanda-tanda tu. Okey, terima kasih. Saya nak tanya pada Encik Lokman sekali ni. Misal kata untuk pelajar yang asrama lah, hari pertama tu kita dah test, dia punya putusan dia negatif, kena dia masuk ke asrama lah. Mungkin 2 atau 3 hari selepas tu dia ada gejala, demam dan sebagainya. Perlu tak kita buat ujian saringan sementara menunggu yang hari yang ke-6? Tuan Lokman ada ke? Boleh jawab? Mungkin Tuan Lokman tak ada tuan. Nanti mungkin boleh tanya sekali lagi lah. Saya macam ni cikgu. Saya ada. Okey. Okey. Dia macam ni cikgu. Kita contohlah macam sekolah SBP. Dia hari pertama, hari ke-6 dan hari ke-14. Contohlah kalau dia bergejala pada hari ketiga, kita perlu buat lah. Jangan nak tunggu sampai hari ke-6 baru nak buat juga. Itu prosedur biasa hari pertama, hari ke-6, hari ke-14. Kalau dia dah ada tanda-tanda bergejala tu, maknanya cikgu boleh buat jugalah pada hari ketiga ataupun hari kedua. Macam gitulah. Dan, terima kasih. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu semualah, ujian kit ujian ni untuk semua pelajar termasuk prasekolah. Semualah. Encik Wan Lokman, boleh ke Kak nak tanya? Contohnya misalnya pagi tu murid datang, kita ambil suhu dulu. Okey? Lepas kita ambil suhu, kita tengok dia memang suhu dia 37.5. Boleh tak kita suruh dia balik? Suruh buat test di klinik ataupun kita kena buat juga? Terima kasih. Semolek-molek kita buatlah cikgu sebab dia mari sekolah dah kan. Jadi kita takut nanti bila ada isu ke apa nanti parent ke ataupun salahkan pada sekolah lah. Lagipun benda tu kita dah ada kan alat tu. Jadi boleh je buat dekat sekolah tu. Ambil terus. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Cik Farhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ni saya. Cik Farhan nak tanya. Silakan. Berapa ketepatan test kit ujian Kendiri ni? Tadi saya dah tunjuk slide dah tuan. Ya. Saya ulang Ada cikgu. Untuk ketepatan test kit dia akan ada 2 jenis, sensitivity dan juga specificity. Jadi untuk kit yang kita bekalkan ni, sensitivity adalah 91.38%, untuk specificity 100%. Okey tuan, cikgu. Okey terima kasih Cik Farhan. Ya dah. Ya saya. Assalamualaikum. Cik Lokman. Assalamualaikum. Saya PKN Kalai Jeli, jauh daripada Jeli. Jadi ada kakak tu tanya, murid yang sudah suhu temperaturenya sudah pun tinggi melebihi 37 darjah. Jadi mengapa kita tak suruh parent dia ambil selalu perlu buat test lagi, sedangkan SOP lama parent dia boleh ambil, kita sudah minta dia ambil balik. Kalau kita buat test lagi, kalau dia positif itu mendatangkan kesan lagi kepada cikgu dan lebih bahaya lagi. Kalau kita sudah tahu dia sudah melebihi suhu badan dia, elok kita kembali kepada SOP lama kita sebab dia awal pagi lagi tu. Minta Cik Lokman beri komen sikit. Boleh je cikgu kalau nak suruh parent dia ambil pun, sebab kalau contohlah kalau dia hantar anak dia lepas tu parent tu tak ada, macam mana? Maknanya kita kena buat juga.
Tapi kalau parent ni ada lagi dia kita cek suhu, boleh je kita suruh parent dia ambil balik. Sebab dia sudah dia lebihi suhu tu Cik Luqman. Kita balik kepada SOP lama, kalau dia sudah melebihi suhu, kita call lah parent dia suruh datang ambil. Ya, boleh je call parent datang lah. Cik begitu. Okey, terima kasih Cik Luqman. Okey. Assalamualaikum Cik Luqman. Saya ada satu soalan. Okey, perbezaan di antara asrama harian dengan asrama penuh dari segi test kit tu berbeza. Asrama harian sekali kan. Asrama penuh 3 kali. Cumanya pelajar yang tinggal di asrama harian ni, macam saya di kawasan Bawah Bandar ni, pelajar tu tinggal jauh juga. Macam juga pelajar asrama penuh. Jadi kenapa kita hanya buat 1 kali? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, pelajar yang datang untuk daftar untuk tinggal di asrama, apabila kita dah buat test tu dan testnya menunjukkan dia positif, adakah kita perlu suruh minta dia terus balik? Dan satu lagi, apabila sekolah buka penuh besok dari peringkat ke peringkat, adakah pelajar kita kena buat test kit, kita kena buat test tiap-tiap orang pelajar apabila masuk ke kelas, apabila masuk ke sekolah? Itu saja soalannya. Okey, minta maaf Tuan Luqman, Tuan. Okey, saya nak minta diri dulu sebab pukul 4 saya ada taklimat dengan JPN Perak pula. Okey, jadi harap semua soalan tu saya dah jawab lah. Jadi saya PowerPoint boleh share tak? Ke lebih lagi? Saya tak boleh attach kat sini. Jadi saya tinggalkan nombor telefon di ruangan chat. Boleh WhatsApp saya terus bagi. Nanti slide tu dengan video sekali. Okey, cantik. Okey, ada nombor telefon Alright Okey, nanti WhatsApp dia, call je, saya akan terus bagi melalui WhatsApp. Jangan risau. Slide dia. Okey, nice. Thank you. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum. Kimia. Terima kasih tuan Jadi puan. dia akan menukarkan pelajar kimia kepada tenaga Waalaikumsalam. usaha dan pelajar Salam, sama-sama. Terima kasih. Kalau kayu bersikap pula tak Okey, terima kasih. Okey, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Luqman. Dari kimia ni objek yang bergerak. Objek yang bergerak Terima kasih Cik Luqman. Harap jawab tak ni? Ada lagi ke? Terima kasih Melaka. Dia nak tanya kimia dulu. Mana Cik Luqman dan juga kepada yang kongsian yang menarik ini. Terima kasih. Assalamualaikum daripada SK Kalai Jeli Kelantan. Awak mudah JPN je ambil. Mudah JPN je ambil slide tadi. Post dalam perlu. Ni. Tak apa, nanti saya share. pada elektrik. Kalau television dia kata ada saya nak tutup dah. Kita pun nak kopak dah ni. Cik Luqman. Okey. boleh dah. Cik Luqman. Ya, saya. Kalau kata budak tu positif, kita terus bawa dia ke PKD ke ataupun macam mana? Kalau budak tu positif, kita sebagai pihak sekolah, maknanya kita kena tempatkan pelajar tu dalam bilik isolasi ataupun kita maklumkan kepada PKD yang berdekatan lah untuk mengambil tindakan ataupun tindakan selanjutnya lah. Dan kita maklum kepada ibu bapa dan ibu bapa yang perlu hantar anak jaga anak dia lah ke klinik kesihatan yang berhampiran untuk buat penilaian kesihatan dan tindakan selanjutnya lah. Dan kalau murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas daripada jangkitan COVID tu boleh hadir ke sekolah seperti biasa. Assalamualaikum Cik Umar. Ya. Test tu boleh buat untuk cikgu kah? Ada cikgu jala. Dan soalan yang kedua, kalau mopok tak bagi kebenaran test tu, kena buat juga kah? Dia tak bagi kebenaran dia? Kalau ada lah. Kalau dia tak bagi kebenaran, kita telefon so dia mari ambil buat kelik lah anak dia. Gitulah. Lepas tu, kalau cikgu bergejala, ada cikgu lain bergejala, boleh guna test tu?
Sebab sebenarnya Tak boleh. Untuk pelajar murid je. kit tu Untuk murid pelajar saja. juga. Untuk murid saja. Untuk murid sahaja. Okey. Tak apa kan Terima kasih. cikgu hidup saya lah. Okey. Cik Lokman, saya nak tanya ni, kalau budak sekolah rendah ke? Budak sekolah rendah dia rasanya dia tak mampu nak buat sendiri test tu. Jadi kita kan telefon mak ayah dia untuk dapat kebenaran. Kalau kita panggil mak ayah dia mai sekolah untuk supaya mak ayah dia yang lakukan untuk anak dia, boleh? Boleh je cikgu. Cuma kena, tapi kalau boleh sebab kit ni dia kena buat sendiri juga seperti Cik Faham ayat tadi lah. Sebab kit ni ujian kendiri kan. Jadi Sebab saya rasa cikgu mesti tak saya ambil risiko Tak apa, cikgu bantu dari jauh sahaja. Tengok betul tak cara dia buat tu. Gitulah. Rasanya kita kena bertanggungjawab. Berjanda betul kat kita tadi pun parent dia lah suruh bagi ambil direct lalu. Kalau nak mudah. Kalau budak PPKI tu, kalau mak dia atas, kalau kita suruh mak dia buat depan kita lagu mana? Mak dia je ambil hak anak dia. Boleh ke tak? Takut mak dia tu kalau mak dia tu tahu cara buat, tak apa, takut tak tahu cara buat tu. Jadi keputusan tu tak tepat juga cikgu. Cuba boleh cikgu bantulah. Maknanya cikgu, kalau cikgu ada sekali dekat tu, cikgu cuba bantulah mak dia pun. Mana royak daripada jauh-jauh sikit, kita jarak lah sikit. Cik Luqman. Okey, terima kasih. Cik Luqman. Ya. Cik Luqman. Ya, saya. Mana sebenarnya kita kena bertanggungjawab juga kepada guru-guru, kena bertanggungjawab juga bila kepada muridnya bila mari ke sekolah. Ya. Sebab sudah murid ini sudah berada di sekolah. Maka test tu memang kita guru kena kendalikan juga. Sebab kalaulah kena tengok dan lihat, kalaulah benda tu tidak mengikut seperti yang dibuat tadi, mengakibatkan katakan test tu jadi tak valid ataupun jadi tak ikut prosedur, tapi murid itu bergejala, silap-silap kena kita di sekolah ada jangkitan dan sebagainya, kita akan persoal pula kenapa benda ni boleh berlaku. Kita kena ingat cikgu-cikgu, bagi saya cikgu-cikgu tak boleh melepaskan perkara ini kepada ataupun meninggalkan kepada ibu bapa untuk buat dan sebagainya. Kita kena bertanggungjawab, kena ambil tanggungjawab ini. Sebab tu cuma kita kena beringat jauh dan sebagainya. Itu saya rasa benda ni tidak ada kompromi lah bagi kita guru-guru. Itu pandangan saya. Ya, betul. Timbalan PBD Gomusang, jadi cikgu-cikgu kena ada bersama lah. Jangan bila kita nak suruh kepada parent dia. Betul. Ada bersama. Dan tengok dia punya step by step tu lah. Takut bila dia buat tertinggal satu, seperti Cik Farhan kata tadi lah, bila tertinggal satu, keputusan tu tak valid, jadi kena ulang balik semula je. Jadi kena guna hak baru pula lah benda tu. Cikgu-cikgu. Behar. Okey, behar. Ada lagi ke? Ada saya nak break dah ni. Cik Loma, satu nak tanya. Ya. Andainya kita buka kit tu, kan kita kan cikgu kan sebelum kita nak ajar kat budak tu, kita kena tahu dulu kan. Walaupun kita dah tengok slide video tadi, tapi kita tak tengok lagi manual kan. Kalau kita buka, tapi kita tak guna lagi, kita buka untuk tunjuk kepada staff kita lah, rakan-rakan guru. Lepas tu kita simpan balik, boleh kan? Asal test kit dia tak boleh dah bila dia buka. Tak boleh. Oh, tak boleh dah. Walaupun tak guna ILEO, kita hanya nak buka. Tak boleh. Cuba buka. Oh. Nanti buka sudah lah. Oh. Baru buka tu jelas lalu. Oh. Saya rasa lah benda tu mudah sangat je tu sebenarnya. Sikit je bendanya. Jadi kita boleh tengok. Kita boleh tengok video. Kena ingat je barang royak tadi je. Kalau sudah bahas hari ni, pas cerah ni hari ni. Kita fikir secara logik. Kalau murid kita demi, kita tak payah kalau payah. Suruh ibu bapa dia mari ambil, dia pergi test klinik.
Itu je. Mencelah sikit bah. Ya, Mencelah sikit bah. Lagu mana kalau test kit tu kita ambil je untuk sebagai panduan. Mana setiap kali murid kita nak buat, kita guna hot tu je. Tapi benda tu kita tidak test sebenar. Kita hanya simpan untuk sampel pada murid. Bila murid dah buat, kita tunjuk ataupun murid follow ke apa kita buat sebelah dia tu. Daripada cara-cara. Cara mana apa? Bolehlah cikgu. Ambil satu. Nanti kita akan buat pula. Buat demo. Untuk demo lah. Ya, boleh. Terutama budak anak-anak asrama kan. Sebab saya rasa cikgu pun sendiri pun tak tengok lagi. Saya sendiri pun tak tengok lagi sebab ada je lah. Cuma saya sendiri tak tengok lagi. Tak apa. Cikgu buka je satu tengok. Tak apa, nanti kalau tak cukup cikgu maklum lah balik saya. Ada lagi ke? Cik Lakman. Ya. Soalan daripada fasilitator. Okey. Ini berkaitan dengan yang asrama tu. Saya terkeluar lah ni. Mungkin ada orang tanya dah. Yang asrama ni kalau kita tengok item yang diberi memang cukup untuk sekali test je. Ya. Kan? Ya. Apabila nak kali ke hari ke-6, hari ke-14 tu yang kalau asrama penuh macam sekolah menengah sains ni ataupun sekolah KV di Pasir Putih ni, maka terpaksa mencari test yang lain, kit yang lain. Macam mana tu? Terima kasih cikgu soalan tu. Gini, untuk sebab kita ada buat bini bajet balik untuk yang untuk kali kedua lah. Kalau sekolah-sekolah asrama tu insya-Allah sebab kita dah buat bajet dia, KPN dah itu dah. Insya-Allah dia akan penturukan balik untuk seterusnya lah. Sebab ni kita akan guna untuk kat awal mula-mula ni. Tapi saya rasa insya-Allah dalam masa terdekat ni dia akan hantar balik, akan bagi balik lah sebab kita pun dia pun suruh kita cek balik berapa jumlah pelajar-pelajar di asrama kita di kelas. Saya dah itu bajet lah. InsyaAllah nanti kalau itu kita akan hantar balik lah dekat sekolah-sekolah. Sebab biasanya SBP ni SBP yang urus, tapi tak apa, kita dah itu bajet dah. Kita dah sebab memang saya ada bertanya kepada sekolah pengasaran Gomusang tempoh hari tu masa buat vaksin. Dia kata untuk the first ni memang kita bagi, PPD bagi. Untuk yang 6 hari bulan the second tu dengan 14 hari tu rasanya dia akan pihak SBP akan bekal direct kepada dia terus kalau ngikut riwayat lah. Cuma kita standby juga 200 kita dapat tu di PPD, kita standby. Kalau kita terbabit 200 kita standby di jabatan pun ada 300, saya pun standby juga. Kalau ada tak cukup maklum lah. Ada soalan lagi? Tak ada, kita tutup dah. Jom balik. Okey, terima kasih. Arif dah ni.